Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma a'ti 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya sama-sama kita berada di sini pada pagi ini, dan insya-Allah hari ini kita sambung kuliah kita dalam kitab Kanun Wilayah Syariah, di mana pada kuliah kita pada bulan yang lepas kita telah membincangkan tentang pasal yang pertama daripada bab hudud, iaitu berkenaan dengan kes zina atau kesalahan berzina, dan kita telah membincangkan beberapa perkara, di antaranya kes zina dan juga kes rubul, muhsan, ghair muhsan, ya. Hari ini kita masuk kepada perkara 20.1, iaitu perzinaan perempuan yang hamil ataupun perzinaan orang yang sedang dalam keadaan nifas, ya. Perempuan-perempuan yang sedang hamil atau nifas yang melakukan perzinaan, apabila sabit kesalahannya, wajib juga dikenakan hukuman hudud, yaitu rejam atau sebat. Sama ada hamilnya disebabkan persetubuhan dengan suaminya sendiri, atau persetubuhan dengan pasangannya yang dituduh melakukan perzinaan itu, atau persetubuhan dengan orang lain. Jadi nak semuanya orang-orang yang mengandung, walaupun seandainya dia berzina, anak dalam kandungan itu anak yang sah bapa dia lah, mungkin ya, sah bapa dia. Jadi bila berzina tu dia tidaklah bercampur air mani untuk jadi anak tu, kan? Maknanya boleh disabitkanlah anak tu anak siapa, tetap juga kesalahan zina itu dihukum, kerana kesalahan zina itu bukan sahaja kerana tidak menyebabkan anak yang
Jadi kerana definisi zina yang kita bincangkan hari itu adalah memasukkan kemaluan lelaki yang hidup dan tercantum ke dalam kemaluan perempuan yang bukan isteri. Jadi apabila kesalahan itu berlaku saja, ya, tak kira lah sama ada dia ambil ataupun bagaimana keadaannya, maka mereka juga mesti dihukum, ya, kerana kesalahan berzina. Jadi sebab itu tadi disebut bahawa tak kira lah perzinahan yang dilakukan itu pertama dengan suaminya yang sah, ataupun anak dalam kandungan itu pun memanglah anak tak sah, kemudian dia berzina lagi dengan orang yang sama, baru kena tangkap, ataupun anak kandungan itu dengan laki lain yang kena tangkap ni dengan laki lain, jadi ini semuanya, ya, masuk dalam kategori perzinahan yang wajib, ya, dikenakan hukuman, ya. Hukuman hudud yang dikenakan ke atas perempuan yang sedang hamil atau nifas tidak boleh dilaksanakan semasa perempuan itu sedang dalam hamil atau nifas. Hukuman hudud itu hendaklah ditangguh dan diundurkan sehingga perempuan itu melahirkan anaknya atau setelah kering darah nifasnya. Jadi maknanya walaupun dia salah, Syabir salah, tetapi waktu itu dia tak boleh dijatuhkan hukuman, tak boleh dilaksanakan hukuman lah. Jatuh hukuman, apa hukumannya? Contohnya hukumannya mungkin kalau dia dah pernah berkahwin, dia kata kejam sama nanti. Kalau sebelum ni dia tak pernah berkahwin, maka hendaklah dia sebat satu sekali. Ini kita dah bincang itu bab muhsan dan ghairu muhsan itu, ya, kategori hukuman itu. Jadi kalau dia direjam sewaktu dia hamil itu, maka anak yang dalam kandungan itu akan mati. Jadi oleh kerana itu satu kezaliman telah berlaku terhadap janin ataupun terhadap bayi yang tidak berdosa. Sebab itu hukuman itu kena ditangguhkan, ya. Ataupun kalau tak direjam sampai mati, disebat 100 kali. Jadi bila orang mengandung disebat 100 kali, takut nanti dia gugur dalam itu. Jadi kita juga akan menganiaya kepada bayi itu, ya. Jadi sebab itu hendaklah ditangguhkan hukuman itu supaya kita tidak menganiaya apa-apa yang tidak bersalah. Itu keadilan dalam melaksanakan hukum, ya. Penangguhan hukuman dulu kata perempuan yang sedang hamil atau nifas yang melakukan perzinahan berdasarkan dalil hadis berikut. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Imran bin Hasan radhiyallahu anhu, bahawa seorang perempuan dari suku Juhainah yang dikenali dengan nama Ghamidiyah datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan itu sedang hamil kerana berzina. Lalu beliau berkata, ya Nabi Allah, as-sabtu hadath fa'akimhu alayya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa iza wada'at fa'tini biha fa fa'ala fa amara biha fa sukkat. Wa warada fi riwayah 'alaiha siyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha faqala Umar atusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Faqala laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinati lawasi'athu wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah. Seorang wanita dari suku Juhainah
namanya dikenali sebagai Wamidiyah. Wamidiyah ni dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, aku ni dah buat satu perkara yang menyebabkan aku kena hudud. Jadi dia datang, aku ni dah buat satu perkara yang aku kena hudud. Maka dia kata laksanakanlah hudud itu ke atas aku. Apa salah dia? Nabi tengok ngandung. Mengandung adalah salah hudud tu adalah kerana zina tu. Pertama dia dah mengaku, kedua ada bukti dia mengaku, maka dia kata laksanakanlah, hukumlah. Ini Nabi kata menunjukkan orang ni taubatlah dia taubat. Tapi dia datang minta dihukum supaya dia rasa boleh diampunkan dosa lah dengan hukuman itu. Tak nak nanti dihukumkan. Pada Rasulullah SAW waliha. Kemudian Nabi SAW memanggil walinya. Memanggil wali dia. Nabi kata aksin ilaiha. Kata jagalah dia baik-baik. Nabi tak ukur waktu tu. Nabi dah tengok dah ni dah mengaku. Tapi Nabi tak ukur. Nabi panggil wali dia. Nabi kata jaga dia baik-baik. Ulama kata jaga baik-baik ni jangan pencela dia, jangan maki dia, jangan berdua dia, jangan apa kan? Jaga dia baik-baik. Fa iza wada'at fatini biha. Nanti kalau dia dah salin, bawa juga tu. Maknanya Nabi perintah pada wali dia, nanti kalau dah salin bawa. Fa fa'ala. Maka bila dah salin pun dibawalah jumpa Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW menyuruh supaya ditutup kain perempuan itu ke badannya. Kemudian Nabi SAW menyuruh sahabatnya merejam perempuan itu. Dan bila dah salin, Nabi pun suruh tutup elok. Mungkin auratnya tak tutup ke, tak ada tudung, tak tahulah. Tapi dalam ini kata Nabi cakap ayat dia dan taklah dia dah. Jadi ditangguh hukuman daripada mengandung sampai dia melahirkan, barulah dia dah. Maka perempuan itu pun direjam sampailah dia mati. Kemudian baginda menyembahyangkan jenazah. Jadi walaupun orang salah zina, lepas direjam, bila sembahyang jenazah, Nabi sembahyang jenazah tu. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar tanya Nabi SAW, atusalli alaiha? Kenapa kau sembahyangkan ya Rasulullah? Kenapa kau sembahyangkan? Maknanya nak sedarkan dia dah zina. Dia telah melakukan satu dosa besar yang menyebabkan dia dihukum mati. Bila dah mati bermayat dah. Dia seolah-olah Umar nak kata, nanti orang tak ambil pengajaran lah. Zina tu tak apa, pada jam Nabi sembahyangkan. Bila Nabi sembahyangkan ni, maknanya satu jenazah yang diredai. Itu maknanya kalau kita sembahyangkan belum tentu kan? Kita tak tahu yang kita sembahyangkan tu macam mana. Cuma kita selalu doa lah kan. Bila orang tanya apa keadaan jenazah ni, kita doa lah kan? Kita doakan dia baik. Tapi kita tak tahu macam mana hidup dia, hati dia kan? Iman dia, kita tak tahu. Moga-moga baik lah kan ya? Tapi kalau Nabi sembahyangkan baik. Sebab orang hutang pun Nabi tak nak sembahyangkan.
mati dalam keadaan hutang, Nabi tahu dia berhutang, Nabi tak nak semayangkan. Sampai ada sahabat jamin nak bayar. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, nak tak semayangkan, dia berhutang, orang semayangkan. Nabi suruh sahabat semayangkan, tapi Nabi tak nak semayangkan. Sehingga ada seorang sahabat, kita ingat ada riwayat tu, kalau kita tengok sahabat ni kata, tak apa, saya jamin hutang dia tak bayar. Jadi bila ada yang jamin hutang tu, Nabi semayangkan. Kemudian beberapa hari lepas tu, Nabi mimpi, Nabi diberi wahyu bahawa jenazah tadi sedang tersiksa. Jenazah yang Nabi semayangkan itu. Nabi cari yang janji nak bayar hutang. Dah bayar belum? Nabi tanya. Yang berjanji jamin tu dah bayar ke belum? Belum. Kenapa tak bayar lagi? Kau dah jamin dah. Nabi kata dia tengah tersiksa tu, bayar. Maka dibayar hutang dia. Bila dah bayar hutang dia, Nabi pun dapat wahyu, dengan buktinya dah tak tersiksa lagi. Yang ni pun kita kena ambil pengajaran tu lah, supaya kalau ada lah orang yang meninggal yang hutang dengan kita lah, umpamanya kan, kalau ada kan, kalau nak halalkan, halalkan terus. Kalau nak tutup, tutup cepat. Banyaknya ala nak tutup, keluarganya tengah bersedih, nantilah tunggu tenang sikit. Itu yang kat dalam tu masalahnya tu. Ya, tunggu tenang, atau pusat ni dah habis. Umpamanya lah kan. Bila minta, kenapa tak minta awal, dah habis kita pula. Umpamanya lah ya. Jadi kita kena pandang dari sudut itu. Ya. Dia bukan kata tak sama-sama baru mati semalam, dah hari ni datang minta hutang. Yang keluarga baru tahu orang minta ni sebab nak selamatkan yang nak buru. Bukan, ini kita bukan faham lah. Ni kadang-kadang jiran tu tak faham dia kan. Namanya hutang, bila keluar mati tutup terus hutangnya kan. Contohnya lah. Jadi kita nak kita tahu tujuannya tu, bukan nak dopakan keluarga ke apa, tapi ada perkara perlu selesai. Itu kita faham. Tapi dalam kes Ramidiah ni, Nabi semayangkan dia, menunjukkan kat situ ada pengampunan yang Allah Ta'ala beri ni kepada perempuan ini, ya. Lalu Rasulullah SAW menjawab kepada pertanyaan Sayyidina Umar tadi. Dia kata, kenapa kau sembahyang atas perempuan yang telah berzina ni? Nabi kata, sesungguhnya perempuan itu telah bertaubat. Nabi kata perempuan bertaubat lah. Dan sekiranya dibahagi-bahagikan taubatnya itu di antara 70 orang penduduk Madinah pun, taubatnya masih luas lagi. Maknanya taubat dia nak diakhirkan. Dia dalam Islam ni 70 ni dia macam kalimah keramatan. Jadi ada yang kata memang 70 tepat, ada yang kata 70 tu menunjukkan banyak, tu macam-macam lah. Tapi banyak benda bukan keramatan apalah, banyaklah perkara yang Nabi sebut dia dengan 70. Jadi Nabi kata taubat ni taubat nasuha, taubat nasuha yang penting. Dan Nabi tanya balik, adakah kamu dapati suatu yang lebih afdal dari seorang perempuan yang datang sendiri menyerahkan dirinya kepada hukum Allah? Jadi maknanya taubat itu adalah taubat yang diterima insya-Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya boleh jadi orang yang dihukum itu dia jadi sedar diri sebelum dia direjam, dia taubat dan Allah terima taubatnya. Itu satu kemungkinan. Tapi dia tidak semestinya, dia tidak semestinya
satu kemungkinan, tapi tidak semestinya. Jangan pula mudah-mudah kita rompak je 100-200 juta, nanti kita potong tangan pun Allah ampunkan, kata dia. Jadi hiduplah dengan 200 juta tu, tak ada tangan satu sebelah, harus senang hati. Dia tak macam tu. Sebab itu ada ayat yang mengatakan bahawa orang yang melakukan kesalahan ini yang dekat dunia dia hukum, akhirat besok kena lagi. Kerana apabila dia melakukan kesalahan itu, dia tidak bertawab. Ya, jadi boleh jadi kerana hukuman itu dan dia bertaubat Allah ampunkan, boleh jadi Allah tak ampunkan. Dia kadang-kadang orang ni dia ambil satu perkara. Contohnya kalau hadis ni dia ambil, dia tak ambil hadis yang lain, ayat yang lain, dia kata, oh kita laksanakan hukuman wudhu besok semua dekat akhirat selamat, kata dia kan. Maknanya Allah ampunkan dah kerana dah dihukum dekat dunia. Tak mesti. Ya, kadang-kadang orang ni dia baca kitab itu. Semalam ada orang tanya saya, dia kata, aduh ustaz mengajar ni, saya pun jadi kuning. Kata dia mengajar macam mana? Dia kata, bila mandi wajib menyampung, kata dia. Kalau mandi tu tak menyampung, tak sah, sebab menyampung tu wajib. Dia kata, kok mana pula mandi wajib menyampung. Dia mungkin, dia baca kitab, mungkinlah ada kitab Arab. Perkara ni air kurang. Jadi bila mandi tegak tu, mungkin celah-celah bomong tak rasa. Ya, gitulah. Mungkinlah saya nak bersangka baik dengan kitab yang dia baca tu lah. Jadi saya pun dekat dia, mandi wajib ni yang penting rata. Kau nak nyambung, nak berdiri, nak baring, nak berguling, nak menungging, nak menyelam, apa gaya lah kau nak mandi, yang penting rata semua sah lah mandi. Kalau kau menyambung tapi tak rata pun tak sangka kan. Dia ambil satu benda tu, itu pegangnya. Dah satu dia masuk pula, dah dia keliru kan, selama ni tak tahu menyambung mandi. Jadi ambil lah perkara asasnya apa. Asasnya kan mandi tu rata air. Jadi dalam hadis ni, yang ni dia taubat kan. Okey. Itu satu hadis dia. Satu lagi dalil dia, kita hadis Rasulullah yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu. Bahawa beliau berkata dalam ucapannya, fa inna amata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zanat fa amarani an ajlidaha fa idza hiya hadithatu ahdi bin Bas fa khasitu in jaladtuha qataltuha fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ahsanta. Sayyidina Ali telah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata sesungguhnya hamba perempuan Nabi ini, Sayyidina Ali dia cerita bahawa hamba perempuan Nabi ini dia berzina. Dia tak kahwin, dia mengandung, dah melahirkan. Jadi Nabi pun suruh Sayyidina Ali sebat dia, disebat. Jadi orang lepas salin ni kan dia ada nifas, dan orang yang nifas ni dia lemah, badan dia lemah. Orang lepas salin kan, betul-betul ada emosi lepas salin kan, dia lepas tu kan kita orang yang awal lepas salin dia apa kan, sebab dia sakit lah, badan dia sakit ya? Dan juga lemah lah sampai dia sihat lah. Sebab tu Islam pun bagi supaya dia tak semayang dan sebagainya dalam keadaan nifas itu kan, berada lemah tadi. Maka Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, dia ni dalam nifas, kalau aku sebat dia takut mati pula dia. Sebab sebat ni tujuannya bukan nak dia mati. Sebat 100 kali orang zina ni supaya dia beringat tak buat lagi, dan supaya orang lain pun tak buat juga. Di samping hikmah-hikmah yang lain lah, bukan nak balur macam
Macam rotan kita ni kalau 100 kali tak mati tu kepala. Yang rotan apa ni sekarang ni lah. Cuma dia rotan sekarang ni 2-3 kali, berhenti dulu, tunggu sehat, betul nanti baru rotan lagi kan. Itu yang berjalan 20 tahun sebab 5 kali tak habis-habis. Kalau rotan pecah tak baik-baik, kecil manis pula tu kan. Lagi lah tak baik-baik, nak pukul kedua pun tak boleh lagi ni kan. Tak berapa tahun baru lagi kan. Tapi dalam Islam hukuman itu 100 kali tu, dia sekali jalan, tapi bukan tujuannya sampai sebegitu kali ya. Kan? Jadi Sayyidina Ali kata takut hati dia. Jadi Nabi kata baik perbuatan kau. Mungkin kau takutkan itu baik. Ya. Jadi dalam kes ini maknanya ditangguh hukuman itu. Jadi orang yang mengandung dan orang yang nifas dalam ditangguh hukuman. Ya. Penangguhan hukuman hudud ke atas berzina-berzina yang hamil sehingga ia melahirkan anak, dan perempuan yang nifas sehingga kering darah nifasnya, adalah untuk menjaga anak yang dalam kandungan dan diri perempuan itu supaya kedua-duanya tidak binasa dengan sebab perejaman di masa hamil dan kesakitan beranak dan juga kesakitan nifas. Ya. Jadi satu nak jaga anak dan itu, yang kedua pun nak jaga juga orang yang berzina. Kerana hukuman sebab itu bukan untuk sampai mati, tapi kalau sampai mati itu macam satu kesalahan pula, walaupun taklah salah kan, kerana sedang menjalankan hukuman. Katalah dalam keadaan biasa tu dipukul-pukul dia mati, ya, itu tak adalah menjadi kesalahan kepada yang memukul itu, kalau cara memukulnya telah dah betul lah kan. Kemudian pezina-pezina yang dalam masa menyusukan anak hendaklah juga ditangguhkan hukuman dulu ke atasnya, sehingga anak itu berhenti dari masa menyusu supaya tidak menyakitkan kepada anaknya. Jadi katalah Adam Saleh pula anaknya tu tak ada ibu susuan ataupun tak naklah susu orang lain, bagi susu formula pun tak boleh. Ini kalau maknya mati kita rejam, mati pula ini sebab dah tak boleh minum susu air, susu orang lain tak boleh kan. Jadi waktu itu taklah ditangguhkan sampailah anak tadi tak menyusu ataupun maksimumnya 2 tahun ya, kerana tempoh menyusukan itu ya, haulaini kamilaini 2 tahun atau 2 tahun lah ya, 2 tahun ya, sempurna ya, untuk anak itu ya. Okay. Itu untuk perempuan yang berzina sewaktu hamil dan juga sewaktu nifas. Yang seterusnya perkara 21.1. Liwat ialah melakukan persetubuhan di dubur, sama ada di dubur lelaki atau di dubur perempuan, kecuali di dubur isterinya sendiri. Dalam kes hudud, definisi liwat itu adalah setubuh dekat dubur lelaki atau perempuan bukan isteri. Bukan bermaksud menyetubuhi isteri dari dubur itu boleh ya, tetapi dia tidak sampai ke tahap hudud. Itu maksud dia ya. Jangan bila buka kita ni tengok kecuali isteri sendiri, boleh dia dengan isteri ya, tak, bukan itu ya, tak boleh. Tapi dia tak sampai ketika dulu ya. Itu kena baca 21.2. Melakukan persetubuhan di dubur hukumnya adalah haram. Mana-mana ya, dengan isteri sendiri pun haram. Dia kata kalau selain dengan isteri itu, dia kata sama seperti bersetubuh di faraj perempuan yang bukan isterinya, dan juga sama hukumnya dengan berzina. Jadi liwat masuk kategori zina ya, liwat itu masuk kategori zina. Mereka yang melakukan liwat wajib dikenakan hukuman hudud, iaitu direjam hingga mati.
jika orang yang berliwat itu muhsan, ya, dah pernah berkahwin dan juga pernah rasa persetubuhan yang halal, dan dikenakan hukuman sebat 100 kali sebat dan buang negeri selama setahun jika orang yang berliwat itu ghairu muhsan. Jadi hukumannya sama dengan kesalahan zina. Kalau dia belum pernah berkahwin, ya, dan tidak pernah melalui persetubuhan yang halal, maka dah kali sebat sebanyak 100 kali dan buang negeri selama setahun. Buang negeri ini boleh jadi penjara, kan? Dia istilah dulu dia buang negeri, ya, kan? Penjara itu macam buang negeri. Okay. Orang yang melakukan kesalahan liwat sama hukumannya dengan orang yang berzina sebagaimana disebut dalam perkara 21.2 berdasarkan dalil hadis berikut. 1. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, "Iza ata ar-rajulu ar-rajula fa huma zaniyan." Ya? Apabila lelaki mendatangi lelaki, maka kedua-dua lelaki itu adalah berzina. Jadi Nabi sendiri pun kategorikan sama, ya. Nabi kata lelaki, maka dia telah melakukan zina. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin farjumul a'la wal asfal." Siapa yang mendapati, mengetahui, melihat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka hendaklah kamu rejam orang yang di atas dan orang yang di bawah. Ya, maknanya yang meliwat dan yang dilewat sama hukumnya. Hukumannya apa? Rejam, sama dengan hukuman zina. Ya. Jadi hadis yang pertama tadi menjelaskan bahawa liwat itu sama dengan zina. Hadis kedua menjelaskan hukuman liwat itu sama dengan hukuman zina. Ya. Okay. Kemudian lesbian, musahaqah, ya, musahaqah di lesbian, iaitu melakukan satu perbuatan untuk memuaskan nafsu di antara perempuan dengan perempuan dengan menggeserkan faraj dengan faraj mereka berdua sehingga mendatangkan berahi dan merasa kelazatan dengan sebab penggeseran faraj di antara kedua orang perempuan. Ini musahaqah ataupun lesbian, ya. Musahaqah adalah satu perbuatan yang haram dan wajib dikenakan hukuman ta'zir, ya. Dia tidak kepada hukum. Sebab tak ada kemaluan lelaki yang masuk kemaluan perempuan, tapi dia perbuatan yang salah, berperbuatan yang salah, dan diserahkanlah kepada kerajaan atau pemimpin atau ialah maknanya kerajaan lah sebenarnya untuk membuat satu undang-undang bagi menghalang perbuatan. Okay? Okey. Di mana kesalahan musahaqah itu boleh disabitkan dengan bukti-bukti yang dikehendaki untuk mensabitkan kesalahan yang wajib dikenakan hukuman ta'zir. Jadi dari sudut pembuktian lesbian ini pun tak macam liwat dan zina. Kalau liwat dan zina nanti kita sampai bab dia, kita bincang macam mana keadaan saksinya, syarat saksinya, bilangan saksinya semua. Tapi dalam bab lesbian atau musahaqah ini, dia ta'zir. Bila ta'zir ni dia tidak sampai keperluan saksi itu sampai macam ni. Okay? Maknanya perempuan boleh jadi saksi. Kalau zina ni perempuan tak boleh jadi saksi, ya. Tapi kalau lesbian itu perempuan boleh jadi saksi. Okay? Okay, dah habis dah waktu zuhur, ya. Boleh zuhur, boleh tidak, ya. Tak ada zuhur. Okay. Ada lagi beberapa perkara yang kita sambung kemudian sama ada perkara ini masuk kategori zina atau tidak. Contohnya wang berhubung dengan binatang ke, wang berhubung dengan mayat ke, macam-macam cara tidak. Jadi dari itu semua, ya, kita akan bincangkan kemudian, ya, pada kuliah yang datang. Jadi hari ini kita dapat beberapa sempatlah untuk beberapa perkara sahaja dalam bab
dengan ayat ini. Pertamanya perzinahan orang yang mengandung tadi masuk kategori zina dan juga cuma dilewatkan dari segi menjatuhkan hukuman, ya. Kemudian liwat juga adalah satu kesalahan yang sama dengan zina, tetapi lesbian itu dia tidak sampai ke tahap hudud, tapi wajib dikenakan. Dia kalau macam yang apa tu, yang mengandung tu, okey, dia tak ditudahkan dia punya hukum, tiba-tiba masa kelahiran dia meninggal. Jadi dia terhutang lagi apa ni, hukuman untuk hudud tadi tu. Macam mana status dia dari segi hukum agama tentang jenayah yang dibuat? okey. Kalau katakan orang tu nak dihukum mati, sebelum dihukum dia dah mati, selesai lah. Dari sudut hukuman dunia tu, tapi dah mati macam mana nak hidupkan balik? Satu tak boleh hidupkan balik, satu tujuan nak hukum tu pun dah tercapai. Okay. Kemudian dari sudut selepas dia mati tu, ya, itu bergantung pada taubat tadi lah, ya. Sebab tu orang dihukum atau orang tidak dihukum. Contohnya lah, ada orang zina. Sekarang pun kita tengok tak ada pun hukuman hudud. Katalah dia taubat, ya, dia taubat. Dan mungkin orang tak tahu pun dia pernah zina, dan tak perlu bagi tahu orang pun, ya, dia pernah zina. Ya. Maka serah pada Allah Ta'ala dia punya keadaannya. Bahkan kalau ada yang pernah zina pun tak payah mengaku lah, ya. Kerana apa tujuan mengaku itu? Tak minta hukum. Tak ada di media tadi itu. Kerana pada waktu itu apabila turun ayat, dia terus merasa insaf dan inilah aku terhukum, kan? Terhukum dari sudut agama ni, kan? Tapi ada juga yang Nabi paling sana, paling sini. Apabila ada orang mengaku zina, lepas tu Nabi tanya, kau ni gila ke? Kan? Sampai ngaku zina. Jadi seolah-olah Nabi kita tak selalu mengaku lah, tapi taubat lah, kan? Kerana hukuman tadi nak menjaga masyarakat. Tujuannya nak menjaga masyarakat supaya orang tak buat, kan? Bukan untuk individu itu bila taubat aku kena rotan ni, aku kena hukum ni, tunjukkan aku dah taubat. Tak. Ya, taubat dalam Islam ni kita mencukupi rukun-rukun taubat adalah menyesal, tak buat lagi apa semua tu, kan, ya? Jadi maknanya atas segala silap-silap itu dulu jangan kita kena orang, jangan apa. Bukan saja dalam masalah zina, nakal-nakal kita dulu pun umpamanya, kan, yang kita rasa tak patut, tak payahlah cerita. Ini kadang-kadang cerita dengan orang, atuk dulu kecil apa jahat aku tak buat, itu pula dibantu dengan ibu. Macam tak taubat pula, cuma sekarang ni atuk di surau je lah. Jadi yang dulu yang tak baik tak payah cerita dengan orang, tak payah cerita, anak juga ada cerita, kan? Jadi kita semoga doa ya Allah yang dulu dia tutup apa kau ada ambil duit orang tak tahu nak letak kat mana, nak bayar balik, tak bergurau lah ya Allah ni lah dulu ambil, kan, ya? Begitulah, okay? Allah Ta'ala. Ada lagi soalan? Okay, cuba ya. Saya pun dah ada perkataan saya mesti jadi tak boleh nak lewat. Okay, cuba dulu. InsyaAllah semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa